Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, guru-guru, para alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, ya, di pagi yang berbahagia ini kita dapat kumpul bersama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat salat subuh secara berjamaah. Jadi ini satu anugerah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, ya, sesuatu yang Allah taala telah tentukan kepada kita, ya, namun ketika belum berlaku maka kita tak tahu. Namun sebaliknya apabila telah berlaku perkara itu dan kita tahu, maka di situlah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi dan merasai akan nikmat itu, mengecapi ataupun menganggap itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harapkan apabila kita syukur atas satu nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi. Kerana Allah taala menyebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, ya, kalau sekiranya kamu syukur maka pasti aku akan menambahkan kepada kamu nikmat itu. Baik. Kita meneruskan lagi, ya, membicarakan mengenai wudu. Ya, di sini Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaih menyatakan, kata pengarang kitab rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat, ya, kepada kita dengan sebab beliau di dunia dan di akhirat. Baik, maka beliau berkata, kata Imam Ghazali di dalam kitab, di dalam Ihya Ulumuddin, ia nukil daripada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang didahulu. Anna man qala hadha ba'da al-wudu' khutima ala wudu'ihi bi khatimin wa rufi'a lahu tahta al-'arsy falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dhalika ila yaumil qiyamah. Iaitu membaca doa selepas wudu'. Iaitu kata Imam Ghazali, disebutkan oleh ulama terdahulu bahawasanya barang siapa membaca doa ini kemudian daripada mengambil air sembahyang, mana kata membaca doa yang sebelum ni kita sebutkan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dhikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Jadi barang siapa yang membaca doa ini, kata beliau, kemudian daripada mengambil air sembahyang, ya, selepas mengambil air sembahyang, nescaya disurat akan pahalanya itu di dalam satu suratan. Ditulis, ya, mana kata ditulis pahalanya itu di dalam satu tulisan, satu suratan, satu tulisan. Kemudian maka dicap atas suratan pahala mengambil air sembahyang itu dengan satu khatim, ya, satu cop lah, yang bercap dan diangkatkan baginya, ya, makna khatim itu ialah, ya, makna kata sesuatu perkara itu apabila diselesaikan tulisannya itu lalu dicop, ya, cop itu ungkapan tidak akan berubah apa yang berlaku di dalam suratan itu. Itu maksudnya.
Ya, makna kata apabila seseorang itu membaca doa ini lalu dituliskan di dalam satu tulisan dan dimuktamadkan tulisan itu. Dimuktamadkan perkara itu dan diletakkan dan diangkatkan baginya di bawah arash. Ya, makna kata catatan ataupun suratan itu diletakkan di bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah Taala dan mengucap taqdis, iaitu menyucikan ia akan dia. Ya, sentiasa suratan itu mengucapkan tasbih kepada Allah dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Allah Taala membuat, ya, bila kita membaca doa ini lalu dituliskan di dalam satu suratan dan suratan itu dimuktamadkan dan diletakkan di bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makhluk, ya, ciptaan Allah. Lalu perkara itu, suratan itu sentiasa bertasbih, ya, bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna kata amalan kita itu kan, ya, ada ungkapan, ya, orang kata duit. Ya, duit itu kan duit membuat duit. Jadi begitu, bukan duit itu yang membuat, tidak, tapi dia membuahkan, ya, dia membuahkan dividen ataupun keuntungan. Jadi begitu. Jadi sama juga amalan itu pun ada amalan yang boleh membuahkan amalan yang lain. Ada amalan yang mana dia akan menghasilkan amalan yang lain. Ya, ini antara contohnya. Ialah amalan itu bila kita baca doa ini, maka dia menjadi satu amalan, dan amalan itu sendiri mengucapkan tasbih dan mengucapkan taqdis, menyucikan Allah, dan dengan sebab itu ia di bawah arash, maka sentiasa ia mengucapkan tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucapkan taqdis ia akan dia, dan suratan dan suratkan baginya akan pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Ya, makna kata lalu dibalasi. Lalu disebutkan di sini wa yuthabu, lalu, ya, wa yuktabu lahu thawabu dzalika, dan dituliskan baginya pahala yang demikian itu sehingga hari kiamat. Ya, makna katakan, ya, bila membaca doa ini lalu Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di dalam satu suratan, lalu dimuktamadkan dan diletakkan di bawah arash, yang mana amalan itu sentiasa mengucapkan tasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan dituliskan untuk, ya, amalan itu, ya, makna kata ucapan ataupun menyucikan Allah Ta'ala itu pahala, ya, sehingga hari kiamat. Ya, makna kata amalan itu sendiri akan membuahkan pahala yang lain daripada pahala yang kita baca itu sendiri. Jadi ini satu bentuk, ya, kan, ya, kalau kita labur dalam saham kan, ya, kita labur duit, ya, ra'sul mal ataupun modal asal itu memang kita usahakan, itu modal yang kita usahakan. Ya, tetapi keuntungan, kita kata keuntungan daripada dividen, ya, daripada modal itu bukan kita yang usahakan. Itu kita masuk sahaja dalam, ya, mungkin saham, ya, mungkin apa-apa pelaburan, ya, maka dia akan bertambah, ya, dia akan bertambah, ya, keuntungan. Jadi begitu ungkapannya ataupun mudah fahamnya begitu. Ya, kita baca doa ini, maka disebabkan itu, maka doa ini menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan daripada situlah menghasilkan pahala yang lain sehingga hari kiamat. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu, wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma." Ya, artinya barang siapa menyebut zikir Allah, yakni segala doa anggota yang terbasuh, yang disebutkan, yang tersebut dahulu itu pada ketika mengambil air sembahyang, menyucikan Allah Ta'ala akan jasadnya sekaliannya. Dan barang siapa tiada menyebut akan zikir Allah Ta'ala pada ketika mengambil air sembahyang itu, maka tiada disucikan daripada jasadnya itu, melainkan
yang terkena air sembahyang itu jua. Jadi ini hadis. Ya, walaupun kedudukan hadis ini dhaif, tetapi masih boleh diamalkan. Ya, di dalam bab amalan itu tidak ada masalah. Ya, menjadi galakkan untuk kita berdoa ketika berwuduk. Ya, menyebutkan apa dia? Barang siapa yang menyebutkan berzikir kepada Allah ketika wuduknya. Ketika wuduknya itu dia ingat kepada Allah. Ya, ketika basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, sapu telinga, ya semuanya dia ingat kepada Allah Taala, maka apa dia? Maka tahharallahu jasadahu kullah. Allah akan menyucikan jasadnya kesemuanya. Itu kelebihan doa ketika wuduk. Ya, ketika basuh itu, sebab para ulama mereka menulis, mengarang doa itu. Ya, asalnya zikir, tetapi mereka menulis doa untuk apa dia? Untuk kita ingat. Kerana kalau kita tak kadang-kadang kalau kita tak kerana doa itu ada dua jenis. Satu doa yang datang warid daripada hadis, daripada Al-Quran. Ya, itu doa yang pertama. Yang kedua ialah doa yang tidak datang daripada Al-Quran, tetapi ia itu diserahkan ya kepada para ulama ataupun kepada kita. Ya, bagaimana kita nak doa, maka doa tidak ada masalah. Jadi Nabi SAW bila Allah Ta'ala perintahkan untuk kita doa, lalu Allah Ta'ala ajar bagaimana cara untuk doa. Kerana kalau tak diajar, maka barangkali kita pun tak tahu macam mana untuk berdoa. Kemudian Allah Ta'ala bila dah tahu, maka di situ Allah Ta'ala umumkan ya bagaimana ya tidak dirangkumkan ataupun tidak dikhususkan doa itu pada sesuatu lafaz yang tertentu. Bagaimanapun tidak ada masalah. Maka justru yang ada di dalam doa itu adalah mengingati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal doa itu ialah ibadat, ingat kepada Allah. Jadi itu sebab di sini Nabi SAW sebut barang siapa yang ingat kepada Allah ketika wuduknya, zikir, ya, maka justru Imam Ghazali menulis doa. Ya, di setiap amalan, setiap perbuatan wuduk itu Imam Ghazali menulis doa itu supaya doa yang paling bersesuai dengan tempat itu. Supaya supaya kalau orang yang tidak tahu, maka dia mengambil doa ini, dan kita juga ya mengambil doa ini. Yakni segala doa anggota ya membaca doa, maka apa dia yang akan berlaku? Tahharallahu jasadahu kullah. Allah akan membersihkan jasadnya kesemuanya. Namun barang siapa yang tidak berzikir ataupun tidak membaca doa, maka Allah tidak akan membersihkan daripada anggotanya, melainkan apa yang menimpa air kepadanya, melainkan apa yang terkena air sahaja, ya, tangannya, mukanya, ya, kepalanya, telinganya, kakinya, itu sahaja. Ya, adapun kalau baca doa, maka Allah akan menyucikan segala seluruh anggotanya. Baik. Sabda Nabi SAW lagi. Lagi sabda Nabi SAW. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma rafa'a ra'sahu ila as-sama' fa qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk, maka dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang esa tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Maka dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8, yang mana dia masuk daripada hal keadaan dia masuk, ya dakhulu, ya hal keadaan dia masuk daripada mana-mana pintu yang dia mahukan. Maka justru ya ini satu kelebihan untuk orang yang berwuduk. Ya, namun di sini disebutkan man tawadda'a fa ahsanal wudu'. Orang yang berwuduk lalu dia memperelokkan wuduknya. Memperelokkan wuduknya. Mana kata bukan semata-mata wuduk, ya, tapi dia memperelokkan wuduknya. Itu sangat penting ketika wuduk itu, ialah kita memperelokkan, mencantikkan wuduk itu, meratakan air, ya, makna kata memperelokkan wuduk ini umum.
Ya, iaitu yang pertamanya adalah daripada segi apa dia? Daripada segi kaifiahnya. Iaitu kita meratakan air, ya, melakukan sunat-sunat yang ada di dalam wuduk, dan yang kedua, dan memanjangkan ataupun melebihkan basuhan, ya. Kemudian apa dia? Kemudian kamiyah, ya, kita menjaga kali basuhan itu, ya, 3 kali di setiap anggota, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, makna kata, ya, kadang-kadang kita basuh 3 kali, tapi sebenarnya bukan 3 kali. Kerana apa dia? Kerana barangkali basuhan yang pertama tu tak sempurna. Jadi basuhan yang kedua itu barulah dikira basuhan yang pertama. Jadi itu belum 3 kali, tapi sebaliknya barangkali dia adalah 2 kali sahaja. Jadi itu sebab setiap basuhan itu kita basuh dengan sempurna. Supaya apa dia? Supaya setiap basuhan itu menjadi 1 kali. Ya, kerana kalau tak sempurna maka dia tak akan jadi sekali lagi. Ya, bila sempurna sahaja basuhan maka barulah dikira 1 kali basuhan. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Wa man tawadda'a fa asbagha al-wudu' wa shalla rak'atain wa lam yuhdith fihima nafsahu bi syai'in min ad-dunya kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuhu wa fi lafdhin akharin wa lam yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dan barang siapa yang berwuduk, fa asbagha al-wudu', lalu dia meratakan wuduknya. Dia meratakan wuduk, ya, makna isbagh ini makna yang sama juga, memperelokkan ataupun menyempurnakan wuduknya. Dan makna isbagh juga adalah dengan makna memanjangkan ataupun melebihkan basuhan. Melebihkan basuhan itu bukan melebihkan bilangan, bukan. Melebihkan basuhan itu ialah melebihkan basuhan lebih daripada batasan yang diwajibkan. Ya, kalau batasan yang wajib itu ialah sebahagian daripada siku sahaja. Sebahagian daripada siku, maka dilebihkan sehingga setengah daripada lengan ini. Wa shalla rak'atain, dan dia salat 2 rakaat, dan sembahyang ia 2 rakaat. Walam yuhdith, sedangkan tidak berkata-kata pada keduanya, iaitu pada kedua rakaat itu, kepada dirinya, oleh dirinya. Walam yuhdith fihima, nafsuhu bisyai'in, ia tidak membicarakan pada keduanya oleh dirinya. Lam yuhdith fihima nafsahu, ia jadi maf'ul. Dia tidak membicara pada keduanya dengan dirinya ataupun kepada hatinya lah, dengan sesuatu daripada dunia. Ya, makna kata dia salat itu dalam keadaan hatinya tidak membicarakan apa-apa sesuatu daripada urusan dunia. Tidak membicarakan sesuatu daripada urusan dunia. Nescaya keluar ia daripada dosanya itu seperti hari yang diperanakkan akan dia oleh ibunya. Nescaya dia akan apa dia? Dia akan keluar daripada dosa, ya, kayaumin waladathu ummuh, seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Mana kata bersih dia daripada dosa. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, walam yashu fihima, dia tidak lupa, sedangkan ia tidak lupa pada kedua-duanya. Ia tidak lalai lah. Yashu itu ialah tidak lupa ataupun tidak lalai di dalam kedua rakaat itu. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan baginya apa yang terdahulu ataupun barang yang terdahulu daripada dosanya, benda yang telah ia lakukan. Ya, namun di sini para ulama menyebutkan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar, maka dosa besar tidak akan diampun melainkan dengan bertaubat. Jadi kenapa dosa besar tidak akan diampun melainkan dengan bertaubat? Ialah kerana ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab, iaitu yang pertamanya adalah kerana orang mukmin yang sejati dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu yang pertama.
Yang kedua, ialah orang mukmin yang sejati, kalaupun dia melakukan dosa besar, maka dia akan segera bertaubat. Imannya itu akan mendorongnya untuk bertaubat. Jadi seolah-olah orang mukmin itu dia tidak ada dosa besar padanya. Yang ada hanya dosa kecil sahaja. Yang ada hanya dosa kecil sahaja. Dosa besar tak ada. Sebab apa? Sebab kalau dia benar, imannya itu benar, maka kalau dia melakukan dosa besar sekalipun, maka imannya itu akan mendorongnya untuk segera bertaubat. Ya, untuk segera bertaubat daripada dosanya itu, tidak akan kekal lama sehinggalah dia bertaubat. Maka itu sebab hadis ini menyebutkan kayaumin waladathu ummuh, seperti hari yang melahirkan akannya oleh ibunya. Makna kata seolah-olah dia tidak ada dosa, bukan dosa besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Sebab apa? Sebab orang mukmin ini secara umumnya, ya, kalau benar mukminnya itu, maka dia tidak akan kekal dosa besar padanya, melainkan dia bertaubat. Jadi itu sebab, ya, perlu kita beristighfar dan bertaubat. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim fatamadmada kharajatil khataya min fihi, fa idza istanthara kharajatil khataya min anfihi, fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahta adfari 'ainayhi, fa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi, فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. Iaitu artinya, apabila mengambil air sembahyang seorang hamba Allah yang muslim, maka berkumur-kumur ia, maka disebut sebenarnya hamba Allah yang muslim, idza tawadda'a al-'abdu al-muslim. Ya, maka nak beritahu bahawa muslim itu ialah muslim yang sempurna, yang sejati. Makna kata muslim yang sejati itu ialah orang yang tidak melakukan dosa besar, melainkan dia akan bertaubat. Baik. Ia nescaya keluar segala dosanya daripada mulutnya. Bila berkumur-kumur, maka keluarlah dosa daripada mulutnya. Maka apabila mengeluarkan air, ia akan air daripada hidungnya, nescaya keluar segala dosanya daripada hidungnya. Jadi macam mana boleh apa dosa hidung? Mengenai apakah dosa hidung itu? Jadi barangkali wallahu alam, kita pun tak jelas apakah, ya, tapi ini Nabi SAW sebetulnya nak bagi tahu kepada ungkapan mubalaghah, ya, ungkapan mubalaghah ini ialah ungkapan nak bagi tahu bahawa dosa sekecil-kecil mana pun akan terkeluar. Ya, kan hidung, apakah logik ataupun apakah dosa yang dilakukan oleh hidung itu? Ya, jadi seolah-olah kita pun tak nampak apakah dosa yang dilakukan oleh hidung itu. Jadi kalau dalam keadaan begitu pun Nabi SAW sebut akan hilang dosanya daripada anggota yang kita tak tahu dosanya, maka apatah lagi anggota yang memang jelas, ya, dia melakukan kesalahan. Jadi itu yang nak diberitahu oleh kiasan ataupun perkara kehalusan yang Nabi SAW nak sampaikan dalam hadis ini. Ya, nak beritahu bahawa dosa itu pasti akan dihilangkan daripada anggotanya. Maka apabila membasuh ia akan mukanya, ya, kan dalam hidung juga, dalam sebelum ni kita kata memasukkan air dalam hidung itu sesuatu muakkad, satu sunat yang muakkad, disebutkan hidung, ya, istinsar, ya, mengeluarkan air daripada hidung. Fatamadmada wastansara. Dan ada banyak dalam hadis menyebutkan, ada setengah hadis yang menyebutkan membasuh menyebutkan memasukkan air dalam hidung sahaja. Ya, tidak menyebutkan berkumur-kumur itu. Ya, tapi menyebutkan masuk air dalam hidung sahaja. Jadi kenapa masukkan air dalam hidung itu begitu penting?
ialah kerana ada hadis menyebutkan bahawa apabila seseorang itu tidur, maka syaitan akan duduk di dalam khayshum, di dalam tulang ini, di dalam tulang hidung ini. Lalu bila dia istinsar, maka akan keluarlah kotoran-kotoran itu. Jadi di sini para ulama membahaskan apakah memang benar syaitan duduk di sini ketika tidur, ataupun tidak. Ataupun ketika tidur itu maka kotoran-kotoran yang datang daripada otak itu akan turun ke dalam hidung, ataupun macam mana. Maka di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan memang benar-benar syaitan duduk di sini, kerana di sini tempat yang dekat dengan fikiran. Kemudian ada setengah ulama kata tidak, tetapi ini tempat yang berkumpulnya najis, iaitu bila kita tidur, maka segala kotoran daripada fikiran kita itu akan turun di sini, turun di hidung. Lalu apakah hikmahnya bila kita cuci, maka itu akan menyebabkan fikiran kita menjadi bersih. Jadi boleh barangkali juga ialah bahawasanya dosa hidung itu maksudnya adalah dosa yang turun daripada fikiran itu masuk ke dalam, turun di dalam daripada fikiran itu. Baik. Maka apabila membasuh ia akan mukanya, nescaya keluar segala dosanya daripada mukanya hingga keluar ia daripada bawah, daripada bawah kelopak dua matanya. Itu pun makna mubalaghah juga, makna nak bagi tahu bahawa dosa itu akan keluar semuanya daripada anggotanya itu. Maka apabila membasuh ia akan dua tangannya, nescaya keluar segala dosanya daripada kedua tangannya hingga keluar ia daripada bawah kuku dua tangannya. Maka apabila menyapu ia akan kepala, nescaya keluar segala dosanya daripada kepalanya hingga keluar ia daripada dua telinganya. Maka apabila membasuh ia, jadi ini sebahagian ulama menjadikan dalil ini menyatakan bahawasanya telinga itu adalah bahagian daripada kepala, seperti mana mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun mazhab al-Imam Syafi'i kita kata tidak, telinga bukan termasuk dalam kepala. Jadi oleh kerana itu telinga adalah ada basuhannya, ada sapuannya sendiri. Baik. Maka apabila membasuh ia akan dua kakinya, nescaya keluar segala dosanya daripada dua kakinya hingga keluar ia daripada bawah segala kuku dua kakinya. Jadi itu kelebihan orang yang menyempurnakan wuduk. Ini adalah ungkapan hadis ini sebetulnya adalah ungkapan untuk nak bagi tahu bahawasanya kita sempurnakan wuduk itu. Mana katakan dalam syarat-syarat wuduk juga bahawasanya tidak boleh ada sesuatu yang menghalang daripada daripada sampainya wuduk, daripada sampainya air kepada anggota wuduk. Antaranya ialah kalau ada sesuatu di bawah kuku, maka itu wajib bersihkan. Itu wajib dibuang. Kalau sesuatu yang di bawah kuku itu menghalang untuk sampainya air, maka wajib buang. Baik. Kemudian seterusnya, bermula makruh di dalam mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Kita sebut perkara yang makruh kita lakukan ketika mengambil air sembahyang. Makruh ini akan menyebabkan apa dia? Apakah perkara yang makruh ini menyebabkan apa? Menyebabkan pahala kita terbatal. Menyebabkan pahala terbatal. Wuduknya sah tapi pahala tak ada. Jadi rugi kita. Bila kita ambil wuduk, kita rasa dah sempurna dah wuduk kita, tetapi kita melakukan perkara-perkara yang makruh di dalam wuduk, maka pahala kita terbatal, ataupun sebahagian pahala wuduk kita terbatal. Jadi sayang. Kita dah ambil wuduk, tetapi oleh kerana kita tak tahu perkara-perkara yang dimakruhkan, maka kita melakukan, maka justru wuduk kita ataupun pahala kita terbatal. Itu yang pertama. Memercikkan air atau memercikkan akan dia daripada dua tangan. Daripada dua tangan. Makna kata mengambil wuduk itu ialah kita tidak berhati-hati sehingga air itu memercikkan itu ialah ungkapan kita kata dulu kita kata mengambil wuduk itu daripada bekas, lalu bila dia menciduknya ialah dia tidak kita kata tidak mengambilnya dengan baik.
tidak mengambilnya dengan baik, sehingga menyebabkan air itu kita kata di sini ungkapan memercikkan air daripada dua tangannya, memercikkan air atau memercikkan akan dia daripada kedua tangannya, itu sebetulnya adalah bentuk umum. Mana kata dia mengambil tidak kita kata bahasa mudahnya adalah dia secara praktikalnya sekarang ini, ataupun secara amalinya sekarang ini ialah dia mengambil air sembahyang itu tidak menggunakan, kan kalau kita buka air itu laju, itu buka air itu dengan laju, maka kan air itu tidak jatuh dengan dengan baik, tetapi dia jatuh itu dalam keadaan dia terpercik lah, tidak jatuh dengan baik, ke atas anggota. Itu perbuatan itu adalah makruh. Perbuatan itu adalah makruh. Baik. Kedua, menamparkan air ke mukanya dan kepalanya, bila ambil wuduk dia ditamparkan air ke mukanya. Jadi ini sebetulnya ungkapan perkara ini adalah mengambil wuduk dengan sempurna, itu ialah tidak dipercik-percikkan air sahaja, ataupun tidak ditamparkan di baling-baling air sahaja di muka, tidak. Itu yang kedua. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang, itu jelaslah. Yang keempat, membasuh segala anggota daripada 3 kali jua. Mana kata basuh lebih daripada 3 kali, itu pun makruh. Kelima, menumpahkan air itu lebih daripada hajat, sebab karena was-was jua. Karena adalah bagi orang yang was-was itu syaitan yang suka dengan mereka itu dinamai akan dia walhan. Walhan, syaitan yang mengganggu orang ketika ambil wuduk itu namanya adalah walhan. Iaitu dia basuh lebih daripada 3 kali. Basuh lebih daripada 3 kali, kerana apa dia? Kerana was-was. Itu pun tak boleh layan, kerana kalau layan was-was itu ialah makruh hukumnya. Bila kita layan was-was itu dah basuh 3 kali, kita kira dah 3 kali. 1, 2, 3 dah selesai. Jangan kita duk melayan was-was itu. Syaitan ini tak jangan kita layan. Kita dah basuh zam sekali, dah nampak macam okey dah, sempurna dah, selesai. 2 kali tengok okey, 3 kali dah selesai. Jadi kita tak boleh was-was itu jangan dilayan. Kadang-kadang muka lah, rasa macam tak basuh lagi. Jadi tidak, kita tidak melayan was-was itu, kerana syaitan itu akan membazir, dan membazir itu hukumnya adalah makruh. Baik. Keenam, makruh memakai air yang terjemur pada matahari, air musyammas lah, pada bejana yang menerima tukul. Bejana yang menerima tukul itulah bejana yang diperbuat daripada logam lah, sama ada besi, timah, ataupun tembaga. Pada negeri yang sangat panas seperti Mekah dan Madinah, dan yang hampir dengan keduanya itu, mana kata pakai air yang ada di dalam bejana, di dalam bekas yang diperbuat selain daripada emas dan perak. Selain daripada emas dan perak. Kerana kalau menggunakan air yang daripada emas dan perak, hukumnya haram lah. Kalau menggunakan air itu. Adapun menggunakan bekas yang selain daripada emas dan perak itu, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh dalam keadaan air itu panas. Dan memakai akan dia pada ketika panasnya. Dan demikian lagi makruh mengambil air sembahyang di dalam bejana tembaga kuning, seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali di dalam Ihya'ul Ulumuddin. Jadi tembaga kuning. Makna kata tembaga kuning itu ialah tidak semestinya air itu panas, tapi daripada tembaga, bekas daripada tembaga. Jadi kalau dekat negara kita ni jaranglah jumpa bekas daripada tembaga tu. Tapi kalau negara di India contohnya, memang bekas tembaga itu menjadi satu umum lah. Bekas daripada tembaga, memang mereka menggunakan bekas itu. Jadi di sini makruh, bejana tembaga kuning, seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali di dalam Ihya'ul Ulumuddin.
ia nukil daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Syu'bah radhiyallahu anhum. Jadi menggunakan air yang panas di dalam bekas tembaga, bekas yang diperbuat daripada logam, ataupun bekas plastik, ya, ataupun bekas getah, ya, bekas yang tidak ada karat, ya, besi daripada, contohnya sekarang ni besi apa, kita sebut ialah stainless steel, besi yang yang tak ada karat itu, maka tidak makruh sebetulnya. Tidak makruh. Kerana yang makruh itu ialah kerana ketika panas dan bekas itu mengeluarkan karat dan seumpamanya, maka itu yang menyebabkan boleh menyebabkan boleh datang penyakit sopak. Jadi itu yang makruh. Itu yang menjadikan makruh. Itu sebab kalau air itu dah sejuk, jadi tidak makruh. Walaupun dalam bekas yang sama dan dia setelah sejuk, maka tidak makruh. Makruh itu ialah ketika panas, dan begitu ya kalaulah panas itu ketika bukan di negara panas. Bukan di negara panas. Ya, air itu terjemur dalam matahari tapi bukan di negara panas. Ya, maka itu pun tidak makruh juga. Ya, yang makruh itu ialah kalau di negara yang betul-betul panas. Baik. Ketujuh, makruh memakai air yang sangat panas dan yang sangat sejuk. Ya, panas ini umumlah. Ya, mana kata kalau kita panaskan ke ataupun dipanaskan oleh apa-apa, umum panas. Air yang sangat panas. Ya, di sangat panas itu barangkali kita pun, ya, di di tempat kita pun, ya, kalau dalam paip tengah hari itu, ya, kalau rumah kita paipnya panjang, ya, paip yang kat luar rumah tu panjang. Jadi itu memang panas tu. Memang panas. Paip pula paip besi. Jadi itu panas, ya, maka makruh menggunakan. Tapi kalau dia sangat panas, maka makruh. Dan yang sangat sejuk, makruh. Kenapa makruhnya? Maka di sini disebutkan, ada yang mengatakan makruh itu ialah kerana kalau kita menggunakan air yang sangat panas ataupun sangat sejuk, maka itu akan menghalang ataupun menyebabkan kita tidak dapat menyempurnakan wuduk dengan baik. Walaupun wuduk itu telah telah sah, ya, basuh semuanya, tapi tidak dapat mengambilnya dengan cara yang terbaik, maka oleh kerana itu makruh. Dan ada yang mengatakan makruhnya itu disebabkan itu memudaratkan, menggunakan air yang tersangat panas ataupun menggunakan air yang tersangat sejuk, kerana dia memudaratkan, maka dia makruh. Dan demikian lagi makruh memakai air telaga Samud. Telaga Samud itu ialah telaga yang tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Samud itu. Dan segala air tempat kaum yang dimurkai Allah Taala, seperti air yang di negeri kaum Nabi Allah Lut. Laut mati, ya, dekat mana? Dekat Jordan, ya. Laut mati. Jadi menggunakan air itu hukumnya adalah makruh. Dan yang di negeri Babil, dan air telaga yang ditaruhkan di dalamnya sihir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, maka orang Yahudi itu mereka memasukkan, ya, sihir itu di dalam telaga itu, maka makruh menggunakan air itu. Ataupun bahasa mudahnya ialah makruh kita menggunakan air daripada tempat-tempat yang tidak baiklah. Tempat-tempat yang tidak baik, ya, mungkin air itu berada di tempat yang diazab, ya, tempat yang di sini Babil itu, Babylon, ya, tempat yang memang merupakan ibadat, ya, tempat ibadat orang yang bukan Islam. Jadi makruh menggunakan air itu. Baik. Kemudian seterusnya, ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut di dalam mengambil air sembahyang itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya itu sunat. Jadi di sini pengarang kitab, ya, beliau nak menyatakan di sini, yang disebutkan di sini ada perkara yang fardu dan ada perkara yang sunat. Ya, bahkan maka justru beliau di sini nak bagi tahu beliau nak asingkan, ya, asingkan, ya, kerana mulanya beliau menyebutkan wuduk itu secara keseluruhan, ya, disebutkan perkara yang fardu, disebutkan juga, ya, aturan yang sunat itu, supaya beliau menyebutkan wuduk itu dalam bentuk amali dulu. Jadi itu kelebihannya Imam Ghazali ini, beliau menyebutkan wuduk itu dalam bentuk amali, bagaimana kita nak melakukan wuduk secara amali. Kemudian barulah beliau menyebutkan perkara yang wajib sahaja. Ini teorinya. Ini teori perkara yang wajib sahaja. Kemudian beliau pun menyatakan, ya, teori adapun fardunya itu. Ya, baik.
Bermula fardu mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Jadi ini teorinya. Ya, secara amalinya dah disebutkan. Ya, beliau campurkan. Kerana kalau nak disebutkan amali sahaja kemudian baru disebutkan sunat sahaja, barulah amalinya, barulah fardunya. Ya, maka barangkali orang tak tahu nak letak sunat ni dekat mana. Jadi oleh kerana itu beliau sebutkan daripada mula sehingga habis. Ya, beliau campurkan, gabungkan. Kemudian barulah beliau nyatakan yang fardunya apa. Yang fardunya itu, maka pertama niat seperti dikatanya pada lidahnya dan diniatkannya di dalam hatinya. Nawaitu raf'al hadathi listibahatis salah lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengangkatkan hadas kecil kerana mengharuskan bagi sembahyang kerana Allah Ta'ala, atau katanya nawaitu raf'al hadas, sahaja aku mengangkat hadas, ya, artinya sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ataupun apa-apa niat, nawaitul wudu, nawaitu raf'al hadas, ya, jadi itu semuanya niat yang boleh sahaja aku berwudu, sahaja aku berwudu kerana Allah. Jadi sebenarnya niat itu ialah untuk menentukan kita buat itu ialah untuk apa. Kita basuh muka untuk apa? Untuk wudu. Ya, sahaja aku berwudu, dah selesai. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas, dah selesai, itu sudah cukup. Baik. Dan adalah tempat niat itu di dalam hati. Adalah tempat niat itu di dalam hati. Disertakan dengan permulaan, dipesertakan dengan permulaan membasuh muka. Makna kata niat itu mestilah menyertai dengan permulaan membasuh muka. Kalau kita ketika di sini sahaja, di sini baru niat. Di sini baru niat, maka kita wajib meratakan air di tempat yang kita belum, di tempat yang yang belum rata itu. Ya, contoh kalau kita kita basuh, kat sini baru kita niat. Kat sini baru kita niat. Kemudian kita terus sahaja tangan ke bawah. Kita terus sahaja tangan ke bawah, maka di sini muka yang di atas ini dikira belum basuh. Dikira belum basuh. Jadi oleh kerana itu, kalaulah dia niat di sini, maka wajib dia kembalikan semula supaya supaya dikira basuh satu muka. Jadi di situ niat itu ialah pada permulaan basuhan muka, supaya bila kita basuh, maka kesemuanya itu dikira basuhan wuduk. Baik. Kedua, membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutannya itu. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu itu. Keempat, menyapu setengah daripada kepala atau menyapu rambut yang pada had kepala. Menyapu rambut pada had kepala itu makna kata apa dia? Makna kata kalau rambut kita panjang, maka tak boleh kita sapu kat bawah dia, tak boleh. Tak boleh. Ataupun kita sapu kat ujung, tak boleh. Dia kena sapu rambut yang ada di atas kepala. Bahagian rambut yang dekat dengan kepala, itu bahagian itu. Ya, ataupun kalau satu orang itu rambutnya itu dia macam eliket tu. Jadi bolehlah dia sapu, walaupun panjang bolehlah disapu. Tetapi yang pentingnya adalah bahagian rambut itu ialah rambut yang tidak keluar daripada batasan kepala. Itu maksudnya. Rambut yang tidak keluar daripada batasan kepala. Kalau rambut itu telah keluar daripada batasan kepala ini, maka kalau sapu bahagian itu, maka tidak sah. Maka tidak sah. Ya, ada pun orang yang rambut kelintingnya, ya, kalau dia panjang, kalau tarik panjang, tapi rambut itu masih berada di atas kepala, maka tak ada masalah. Kerana syarat sapuan kepala itu ialah rambut yang masih berada di dalam batasan kepala. Baik. Kelima, membasuh kedua kaki serta mata kaki. Buku lali ke-6 tertib, iaitu mendahulukan membasuh muka daripada membasuh tangannya dan mendahulukan membasuh tangan daripada membasuh kepala hingga akhirnya. Adapun yang lain daripada yang 6 ini maka iaitu sekaliannya sunat muakkad dan fadilatnya itu amat banyak dan pahalanya itu amat besar, dan orang yang meninggalkan akan dia itu amat rugi. Kerana jikalau ada cerca, iaitu ada cacat, yang fardu itu nescaya menyempurnakan. Ya, cacat ini bukan daripada segi basuhan, ya. Kerana kalau cacat daripada segi basuhan,
maka tidak sempurna. Sunat memang tidak akan menyempurnakan basuhan fardu itu, tidak. Tapi maksud cacat di sini ialah cacat daripada segi pahala. Cacat ataupun kurang daripada segi pahala. Dan barangkali sunat itu juga akan menampung kekurangan fardu itu di mana? Di akhirat nanti. Seperti mana dalam hadis, makna kata kita harapkan salat sunat itu akan menampung kefarduan yang kita lupa. Tapi bukan dekat dunia, dekat akhirat, dekat akhirat. Dekat dunia ini kalau kita tinggalkan salat fardu, memang salat sunat itu memang tidak boleh menampung salat fardu itu. Tetapi diharapkan di akhirat itu yang fardu, yang sunat itu akan menampung fardu yang kita lupa dekat dunia ini. Jadi itu dekat akhirat, bukan dekat dunia. Baik, maka sama juga di sini, mana kata dia menyempurnakan, iaitu ada segi pahala ataupun fardu itu sendiri di akhirat nanti. Segala sunat itu, cerca yang fardu itu nescaya menyempurnakan akan dia oleh segala sunat itu, wallahu alam. Baik, sikit lagi. Bermula yang membatalkan, yang membatalkan akan air sembahyang itu 5 perkara. Pertama, sesuatu yang keluar daripada 2 jalan, iaitu qubul dan dubur, melainkan mani. Mani tidak batal wuduk. Mani tidak batal wuduk. Ada tak surah orang kata keluar mani tapi tidak batal wuduknya? Adalah. Keluar mani tidak batal wuduknya. Contohnya apa dia? Contohnya ialah dia mimpi. Dia mimpi. Mimpi itu tidurnya itu tidur dalam keadaan duduk. Bukan tidur dalam baring. Kalau tidur baring itu dah batal wuduk dah. Tapi dia tidur duduk lalu mimpi keluar mani. Maka tidak batal wuduknya. Yang wajib dia hanya wajib mandi wajib lah. Mandi wajib itu sahaja yang wajib, tapi wuduknya tidak batal. Wuduknya tidak batal. Baik. Jadi apa faedahnya kalau wuduk tak batal? Orang kata apa faedahnya kalau wuduk tidak batal? Kerana kalau wuduknya tidak batal pun dia bukan boleh buat apa pun. Dia bukan boleh solat, dia bukan boleh baca Quran. Dia bukan boleh masuk masjid. Jadi apa faedah wuduknya tak batal dalam situasi itu? Maka di sini disebutkan bahawasanya para ulama, sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau mandi wajib itu semata-mata mandi, maka akan terangkat hadas kecil juga. Hadas kecil juga. Namun ada sebahagian ulama kata tidak. Kalau mandi wajib itu yang terangkat hanya hadas besar saja. Hadas kecil tidak terangkat. Maka oleh kerana itu disunatkan dengan sunat yang muakkad untuk kita berwuduk. Ketika mandi juga maka berwuduk. Untuk apa dia? Al-khuruj minal khilaf. Untuk kita keluar daripada khilaf ini. Jadi oleh kerana itu kalau wuduknya tidak batal, maka justru dia tidak disunatkan untuk berwuduk. Dia tidak disunatkan untuk berwuduk. Sebab apa? Sebab wuduknya masih ada. Jadi di situ dia punya stamarah ataupun buah khilaf ini, buah ataupun hasil daripada tidak batal wuduk di situ. Itu yang pertama. Melainkan mani dirinya, mani diri dia sendiri. Ada tak mani orang lain boleh keluar daripada dia? Bolehlah, wanita lah, perempuan. Itu bukan untuk lelaki, perempuan saja. Wanita yang bersama. Jadi maninya bukan maninya sendiri, tapi mani suaminya keluar daripada anggotanya, maka batal wuduk. Tapi kalau maninya sendiri, maka maninya sendiri tidak batal wuduk. Maka iaitu tiada membatalkan akan air sembahyang, tetapi wajib mandi. Itu air mani kalau keluar maka wajib mandi tapi tidak batal wuduk. Kedua, tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya itu di dalam bumi. Mana tidak tetap papan punggung lah. Kerana sabda Nabi SAW, al-ainani wika'usah faman nama falyatawadda, artinya bermula 2 mata itu mengikat bagi duburnya, maka barang siapa tidur, maka hendaklah mengambil air sembahyang. Tidur yang tidak tetap papan punggung itu membatalkan wuduk. Apa bentuk tidur pun maka dia akan membatalkan wuduk. Adapun tidur ketika sembahyang, batal tak wuduk kalau kita tidur ketika sembahyang? Maka kalau ketika sembahyang itu situasi yang tidak tetap papan punggung, contohnya ketika berdiri, kita tidur, memang tidur betul-betul tidur ketika berdiri, maka memang batal wuduk. Ataupun ketika sujud kita tidur, maka memang batal wuduk. Ketika sembahyang.
Adapun kalau ketika duduk dengan duduk yang tetap papan punggungnya, maka tidak batal wuduk ketika solat. Baik. Ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk atau sebab sakit seperti pitam atau gila. Ya, hilang akal dengan sebab mabuk. Ya, adapun kita katakan pening kepala, maka pening kepala itu tidak hilang akal. Ya, yang membatalkan wuduk itu ialah apabila hilang akal, hilang kewarasan itu. Baik. Keempat, bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, lagi tiada berlapik kulit. Dia bersentuhan lelaki dan wanita yang bukan mahram dan tidak ada alas. Dan murad, iaitu maksud dengan laki-laki itu, iaitu seorang yang sampai had keinginan oleh perempuan jikalau belum balik sekalipun. Ya, makna kata lelaki yang wanita bila sentuh lelaki, ya, yang lelaki yang macam mana yang membatalkan wuduk ialah apabila wanita tengok kepada lelaki itu ada keinginan kepadanya. Jadi budak itu walaupun dia belum balik, tapi kalau dah ada keinginan maka batal wuduk. Sama juga perempuan. Dan murad dengan perempuan itu seorang perempuan yang sampai had diingini oleh laki-laki jikalau belum balik sekalipun. Faham? Makna kata had umur itu tak ada batasan lah. Tidak ada batasan had umur. Tetapi bila tengok sahaja, ya, barangkali orang Malaysia ini kalau umur 11, ya, tak ada apa-apa. 11 tu macam kecil sangat. 10 pun kecil sangat. Tapi kalau orang yang duduk luar negara, orang yang, ya, bukan ni, mana kata 11 ataupun 10 tahun itu dah memang dah ada orang tengok tu dah ada ciri-ciri lah. Jadi itu batal wuduk. Jadi dia tidak ada batasan had umur. Tetapi batasannya ialah di mana? Batasannya ialah apabila orang laki tengok ataupun orang perempuan tengok ada keinginan kepadanya, maka menyentuh kepada wanita ataupun lelaki seperti ini, maka batal wuduk. Dan batal air sembahyang yang disentuh dan yang menyentuh, kerana firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, artinya menyentuh kamu akan perempuan, maka iaitu batal air sembahyang kamu. Makna kata yang menyentuh ataupun yang disentuh kedua-duanya batal wuduknya. Kelima, menyentuh faraj, itu kemaluan manusia, sama ada lelaki atau perempuan, dengan perut tangan, dengan perut tapak tangan dan tapak segala jari. Dan demikian lagi batal air sembahyang sebab menyentuh dubur dengan perut tapak segala jari itu, wallahu alam. Perut tapak segala jari itu, wallahu alam. Mana kata menyentuh tangan, menyentuh kemaluan lah. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan ataupun dengan perut jari. Jadi di mana tapak tangan, bahagian yang membatalkan wuduk apabila kita menyentuhkannya ialah apabila kita buat begini, maka bahagian yang tak nampak. Bahagian yang tak nampak itu, maka kalau kita menyentuh menggunakan bahagian itu, maka batal wuduk. Menyentuh kemaluan dengan bahagian itu, maka batal wuduk. Adapun menyentuh dengan belakang tangan, ya, ataupun dengan tepi tangan, ya, ataupun dengan hujung jari, kalau kita buat gini, hujung jari itu nampak, maka tidak batal wuduk. Tidak batal wuduk. Jadi begitulah yang disebutkan di dalam kitab fiqh, ya, maka tapak tangan dan perut anak jari bila menyentuh kemaluan, maka batal wuduk. Dan menyentuh itu dengan tanpa alas, ya, bukan dengan alas. Kalau dengan alas itu tidak batal wuduk. Dan kemaluan itu ialah kalau lelaki ialah bahagian zakar sahaja. Adapun khusyatain, adapun telur, maka telur tidak batal wuduk. Telur masak tak batal wuduk. Adapun dubur, ya, di dubur itu ialah halaqah, ya, halaqatud dubur. Halaqatud dubur itu ialah apabila kita duduk bahagian itu tidak nampak. Jadi itu halaqatud dubur. Ya, adapun menyentuh di luar daripadanya, maka itu memang tidak batal. Yang batal itu ialah halaqah itu lubang yang mana bila di kemut itu, maka sentuh bahagian itu. Jadi itu yang membatalkan wuduk. Baik, adapun perempuan, maka perempuan bahagian yang bahagian itulah yang bahagian dalam itu. Ya, adapun sisi itu, maka tidak batal.
Wallahu alam. Baik, sampai sini saja. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang saya minta maaf. Jadi batal samalah, ya, menyentuh kemaluan itu batal. Ya, tak kisahlah budak besar ke budak kecil, batal. Ya, kalau kita basuh berak anak, ya, maka batallah wuduk. Jadi tidak dihadkan umur, ya, pada menyentuh kemaluan itu. Ya, yang dihadkan umur itu ialah pada menyentuh lelaki dan wanita itu, dan menyentuh lelaki dan wanita itu tidak semestinya dengan tangan, tidak semestinya dengan tapak tangan, tapi dengan kulit pun batal juga. Yang tidak batal itu ialah kalau kita memegang rambut ataupun gigi, ya, ataupun pegang kuku. Kuku tidak batal. Ya, sentuh kuku dengan kuku, ya, ataupun kuku dengan kulit, ya, tidak batal. Ya, yang batal itu ialah apabila kulit dengan kulit, itu yang batal wuduk. Rambut tidak batal. Kalau kita sentuh gosok kepala dia, ya, rambut dia panjang, gosok kepala, tidak batal. Tidak batal wuduk. Dia kalau was-was antara batal ataupun belum batal, maka kita ambil asal ialah belum batal. Jadi begitu. Asal belum batal. Tapi kalau kita was-was pada kita dah ambil wuduk ke belum ambil wuduk, maka ambil pada asalnya ialah belum ambil wuduk. Ambil pada asal ialah belum ambil wuduk. Jadi begitu. Kalau kita apa-apa keadaan dia akan ambil kepada asal. Ya, kita was-was kita dah kentut ke belum kentut. Jadi asal ialah belum kentut lah. Ya, kentut itu bukan asal, kita bukan sentiasa kentut. Kentut itu bukan asal. Ya, asalnya ialah tidak kentut. Jadi ambil kepada asal. Ya, asalnya belum kentut. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Jadi sampai sini saja. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang saya minta maaf. Ambil masa yang banyak. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.